Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: la yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, tuan-tuan mulia, ke rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menjemput kita ke rumahnya. Daripada rumah kita ambil wudu, kita berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik kereta dan sebagainya, menuju ke surau untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan selepas solat fardu dapat kita zikir dan wirid bersama-sama, doa bersama-sama. Dan selepas tu kita dapat pula duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah. Jadi ini semua, tuan-tuan mulia, semata-mata taufik dan hidayah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik itu kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukur pada Allah. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau Allah Taala tak sayang kita, tuan-tuan mulia, kita tak tahu sekarang kita kat mana, tuan-tuan mulia. Tempat-tempat, na'udzubillah, tempat-tempat yang mudah untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, syukur kita lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan pengajian kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini pertemuan kita yang kedua lah. Pertemuan yang pertama hari itu bulan 12. Bulan 1 saya tak dapat isi pengajian sebab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuarantin positif Covid. Sekarang alhamdulillah Allah sembuhkan. Dapat lagi kita, dapat lagi saya sama-sama dalam pengajian ilmu. Jadi sama-samalah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia. Dan tuan-tuan yang mulia, setiap kali kita nak memulakan amalan baik, tuan-tuan mulia, penting sangat, tuan-tuan mulia, kita luruskan niat kita. Kita betulkan niat kita, kita luruskan niat kita semata-mata, kita buat semata-mata kerana Allah. Kita datang masjid ni, tuan-tuan mulia, kena luruskan niat juga. Bukan sebab dunia ataupun sebab macam-macam lah kan. Tapi semata-mata kerana Allah. Bila kita luruskan niat kita, tuan-tuan mulia, insya-Allah kita dapat istiqamah dalam kebaikan. Jangan sampai kita ada lintasan dalam hati kita, aku tak naklah pergi masjid, aku tak naklah pergi surau. Nanti orang kata aku riak. Nanti orang kata aku ni orang kata apa, bajet alim, bajet warak dan sebagainya. Kita meninggalkan amal, tuan-tuan mulia, kerana takut dia katakan riak,
kerana takut dikatakan sombong, itulah sebenarnya riak. Jadi tuan-tuan mulia, kita teruskan tuan-tuan mulia istiqamah, konsisten dalam amalan tuan-tuan mulia, kan? Mudah-mudahan tuan-tuan mulia Allah SWT terima amal ibadat kita tuan-tuan mulia. Jadi sebab tu tuan-tuan mulia, kita kena luruskan niat kita, kan? Semata-mata kerana Allah. Memang kita pergi masjid, kan, orang nampak, kan? Sebab tu tuan-tuan mulia, inilah sebenarnya solat yang dikatakan, kan, ulama, solat berjemaah ni tuan-tuan mulia di antara syiar Islam. Di antara syiar-syiar Islam, benda yang kita kena syiarkan, benda yang kita kena umumkan, kita kena tunjuk, kan? Supaya apa tuan-tuan mulia? Supaya ada suasana, kan? Suasana orang ulang-alik ke masjid, tuan-tuan mulia, suasana yang sangat baik tuan-tuan mulia, kan? Lagi ramai orang datang ke masjid, lagi ramai orang ulang-alik ke masjid tuan-tuan mulia, suasana macam tu tuan-tuan mulia yang memberi kesan kepada hati-hati manusia tuan-tuan mulia. Bila ada suasana macam tu, kan, orang yang tak nak datang masjid, orang yang, kan, mungkin hati dia, kan, susah nak terima kebaikan, sebab dengan suasana tu tuan-tuan mulia, kan, hati dia pun akan tergerak untuk buat amal kebaikan tuan-tuan mulia, tergerak untuk datang solat secara berjemaah. Sebab tu tuan-tuan mulia, kita kena usaha tuan-tuan mulia. Macam mana kita usaha fikir dan usaha dan doa tuan-tuan mulia, macam mana bilangan ahli jemaah kita bertambah tuan-tuan mulia. Kita tak boleh sekadar berpuas hati berada dalam zon selesa, alhamdulillah aku dah solat berjemaah 5 waktu. Kita tak boleh berpuas hati tuan-tuan mulia. Kita kena fikir juga macam mana, alhamdulillah aku dah solat 5 waktu. Itu pun kita kena syukur. Dan kita kena fikir risau juga. Kita tak boleh rasa selesa. Kita kena usaha macam mana orang lain, terutamanya, kan, anak-anak kita dapat solat, kan, menunaikan solat fardu secara 5 waktu secara berjemaah. Sebab apa tuan-tuan mulia? Solat ni kepala bagi agama lah, kan? Solat ni kepala bagi agama, seperti mana kepala bagi badan tuan-tuan mulia. Kalau badan tak ada kepala, macam mana tuan-tuan mulia? Kita fikir, kan, hari ni kita bukan nak sangka buruk orang tuan-tuan mulia, tapi kita sama-sama fikir hari ni, kan, orang Islam sendiri, kan, meninggalkan perkara yang paling penting dalam agama, iaitu solat tuan-tuan mulia, kan? Meninggalkan kepala bagi agama tuan-tuan mulia. Perkara ni yang kita kena usaha sama-sama risau tuan-tuan mulia. Jadi kita akan masuk dalam hadis yang pertama. Sebelum ni dalam pertemuan kita baru baca pengenalan Imam Nawawi. Yang sebelum ni tak pernah ikut lagi, kan, nanti bolehlah, kan, kita ambil baca mana-mana buku, kan, biografi pengenalan tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ulama yang hebat tuan-tuan mulia, kan, ulama yang umur dia pendek tuan-tuan mulia, tapi dia punya karya banyak tuan-tuan mulia. Orang kata kalau nak dibandingkan umur dengan karangan-karangan ni tuan-tuan mulia, kan, tak sama tuan-tuan mulia, tak logik akal. Tapi Allah beri keberkatan kepada Imam Nawawi, dengan umur yang pendek tuan-tuan mulia, umur lebih kurang 40 tahun kalau tak salah, kan, dapat karang, kan, beratus kitab tuan-tuan mulia. Jadi ini salah satu kitab lah, kan, yang kita akan belajar ni, syarah hadis 40 Imam Nawawi. Jadi hadis yang pertama adalah hadis, kan, pahala amal bergantung kepada niat. Jadi kita akan bacakan matan hadis. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladhina huma asahul kutubil musannafah. Artinya diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu bergantung pada niat, dan setiap seorang itu berdasarkan
apa yang diniatkannya. Setiap orang tu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang hijrahnya untuk dunia, dia akan memperolehnya, atau untuk wanita, dia akan dapat mengahwininya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, tuan-tuan mulia. Kalau kita buka dalam kitab hadis, kadang-kadang dia tulis Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kadang-kadang ada juga dia tulis hadis muttafaqun alaih, tuan-tuan mulia. Muttafaqun alaih itu maksudnya hadis yang hadis ni diriwayatkan oleh dua imam hadis yang agung, tuan-tuan mulia, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya apa? Yang disepakati ke atasnya. Bila muttafaqun alaih itu memang hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tuan-tuan mulia. Jadi kita tengok, tuan-tuan mulia, innamal a'malu binniyat. Kalau kita belajar, saya cerita pengalaman saya belajar pondok. Kalau kita tanya mana-mana orang yang belajar agama, belajar kitab, hadis ataupun mana-mana kitab, tuan-tuan mulia, maka hadis ni akan jadi permulaan, tuan-tuan mulia. Supaya apa? Supaya kita mulai pembelajaran kita, mulai belajar kitab kita tu dengan niat yang lurus, niat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya senya amal itu dengan niat. Jadi dekat sini ada ulama yang mengatakan amal itu sah, hanya amal itu sah dengan niat. Dan ada juga ulama yang mengatakan hanya saja amal itu akan dapat ganjaran dengan niat. Dua-dua pun boleh pakai, tuan-tuan mulia. Sah, amal tadi sah dengan niat, dan amal tadi itu dapat pahala dengan niat, tuan-tuan mulia. Contohnya apa, tuan-tuan mulia? Kalau kita dah jelas, tuan-tuan mulia, dalam solat fardu, dalam amalan puasa wajib, puasa bulan Ramadan, kita menunaikan zakat dan amalan-amalan lain, tuan-tuan mulia, amal tadi tak akan sah kalau kita tak ada niat. Kalau kita solat tak niat, yang pertama sekali rukun solat adalah niat. Kalau dekat dunia ni ada 4 mazhab, memang kaedah niat dia tu lain-lain. Kalau kita Imam Syafi'i, niat kita disertai dengan takbir. Niat tu bukan sebelum takbir, niat tu disertai dengan takbir. Kita takbir Allahu Akbar, kita lafaz Allahu Akbar, hati kita terus niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok dalam ada sebahagian kita tulis niat tu apa? Niat tu al-qasdu. Maksudnya tujuan. Dalam istilah syarak, niat itu qasdu syai'i muqtarinun bil fi'li. Niat buat sesuatu tu disertai, diiringi dengan perbuatan. Itu niat. Dia ada niat, dia ada azam. Niat dengan azam ni dia macam sama, tuan-tuan mulia, tapi ada sedikit perbezaan, tuan-tuan mulia. Kalau niat tadi itulah yang saya cakap tadi. Niat tu kita disertai dengan perbuatan. Contohnya kita nak solat, kita angkat takbir, kita kena niat Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan mulia, dia tempat niat dia dekat mana? Sebelum solat. Kadang-kadang kita tengok orang yang mungkin kita tengok orang India, orang Pakistan yang hijrah datang kerja dekat negara kita, tuan-tuan mulia, ataupun sebagainya, kita tengok dia masuk saf tu orang angkat takbir. Beza dengan kita biasanya sebelum solat usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi, 3 raka'atin makmuma lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi kita kalau mazhab Hanafi, dia boleh niat. Kalau contohnya daripada rumah dia nak berjalan ke masjid, ketika perjalanan tadi pun dia boleh niat, tuan-tuan mulia. Tapi beza kita nak mula amalan baru kita niat, tuan-tuan mulia.
Dan juga tuan-tuan mulia, kita kena bezakan tuan-tuan mulia niat dan lafaz niat. Ni kadang-kadang yang buat orang was-was tuan-tuan mulia. Niat tu tempatnya dekat hati, bukan dekat mulut. Contohnya orang nak solat, usolli fardhu subhi, itu lafaz niat, usolli fardhu subhi. Kita berdiri tegak, usolli fardhu maghribi salata rakaatin makmum lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat tu tuan-tuan mulia ketika takbir tuan-tuan mulia, bukan sebelum takbir kalau dalam solat. Sebab tu kena faham tu maknanya kalau yang sebelum takbir tadi tu lafaz niat tu sebenarnya sunat sahaja. Contoh kalau dia tak buat pun tak apa. Dia boleh angkat takbir, dia niat dalam hati. Sebab apa? Sebab lafaz niat tu sunat dan dia membantu niat dalam hati. Kadang-kadang orang dia tak boleh tanpa lafaz tu, dia tak boleh niat dalam hati. Allah, kadang-kadang dia was-was, Allah. Niat tak masuk. Jadi nak bantu dia supaya mudah untuk dia niat dalam hati, dia kena lafazkan niat. Usolli fardhu maghribi, sahaja aku solat fardhu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala, sahaja aku solat fardhu subuh kerana Allah Taala. Jadi niat tu disertai dengan perbuatan. Dan niat solat tadi dia tidak akan sah kalau tak ada niat tuan-tuan mulia. Kalau dalamnya huraian Imam Asy' An-Nawawi radhiyallahu anhu memulakan dengan hadis ini pada awal bab kerana mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Bukan Imam Al-Bukhari saja tuan-tuan mulia. Ulama-ulama dulu kebanyakannya memang dia memulakan kitab dia dengan meluruskan niat. Ini juga sebagai bimbingan untuk pelajar agar menghadirkan niat beribadat semasa proses pembelajaran ilmu. Kepentingan hadis ini, benarlah riwayat daripada Abdul Rahman bin Mahdi radhiyallahu rahmatullah alaih, seorang guru para muhaddisin. Para muhaddisin ini maksudnya ahli hadis, berkata, sewajarnya bagi sesiapa yang mengarang sesebuah kitab agar memulakan dengan hadis ini sebagai peringatan kepada pelajar agar membetulkan niatnya. Sebab tu tuan-tuan mulia tadi sebelum kita mulakan pelajaran tadi, kita diperingatkan supaya kita meluruskan niat kita. Kita datang duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan mulia semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain, bukan kerana dan jangan sampai tak ada niat. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni tak ada niat apa-apa, sekadar santai-santai sebab tak ada apa-apa, kita tak niat apa-apa, pun kita tak dapat juga pahala duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan mulia. Jadi kita kena niat tuan-tuan mulia semata-mata kerana Allah. Jangan sampai kita niat kerana dunia kita buat amalan akhirat tapi kita niat kerana dunia tuan-tuan mulia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Syekh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dan para ulama lain berkata, hadis ini ialah 1/3 daripada Islam. Ada ulama kata 1/4 dan banyak lagi pendapat yang lain yang mengatakan tentang hadis ini 1/3 itu maksudnya apa tuan-tuan mulia? Kalau kita tengok dalam kalau kita belajar bab solat tuan-tuan mulia, solat ni ada terbahagi kepada 3 rukun. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Dan kalau kita merenung lagi tuan-tuan mulia, hampir ke semua amalan dalam agama tuan-tuan mulia terdiri daripada 3 perkara tersebut tuan-tuan mulia. 3 perkara ni memainkan peranan yang penting, fi'li, qauli dan qalbi, perbuatan, percakapan dan hati tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia saya sebut tadi solat ni umpama kepala bagi badan. Jadi solat ni tuan-tuan mulia, kepala lebih kurang kita mudah faham kepala bagi agama tuan-tuan mulia. Sebab dekat akhirat nanti tuan-tuan mulia perkara pertama yang akan dihisap adalah solat tuan-tuan mulia. Kalau solat ni elok tuan-tuan mulia, amalan lain akan elok. Solat ni rosak, habis amalan lain rosak tuan-tuan mulia. Jadi sebab tu tuan-tuan mulia bila kita perbaiki solat kita tuan-tuan mulia, Allah SWT akan perbaiki semua cabang-cabang kehidupan kita tuan-tuan mulia. Allah SWT akan mudahkan semua urusan kita. Tapi bila kita mengabaikan solat, kita memandang ringan dengan solat tuan-tuan mulia, Allah SWT akan kucak kasihkan hidup kita tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang mulia dalam kitab ni beritahu fungsi niat.
Jumhur ulama, majoriti ulama dalam kalangan ahli bahasa Arab, usul fiqh dan lain-lain berpendapat lafaz innama bermaksud untuk menghadkan, bagi menegaskan perkara yang dinyatakan. Hanya amal itu diterima dengan niat. Kalau tak ada niat, amal tadi tak diterima. Lagi-lagi kalau niat kita buat amal tadi, kita niat bukan kerana Allah, kita datang solat bukan kerana Allah, baca Quran bukan kerana Allah, sedekah bukan kerana Allah, tuan-tuan mulia, amal tadi tak akan diterima, tuan-tuan mulia. Kita jangan tengok orang lain, tuan-tuan mulia, kita tengok diri kita sendiri, tuan-tuan mulia. Sebab niat ni, tuan-tuan mulia, di antara rahsianya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata orang tu tak ikhlas buat amal menunjuk-nunjuk, orang ni tak ikhlas sedekah menunjuk-nunjuk, orang ni tak ikhlas. Mana kita tahu kan orang tu tak ikhlas? Sebab apa? Ikhlas tu dalam hati, niat tu dalam hati. Sebab tu kita sendiri, kita tengok diri kita, luruskan niat kita. Maksud hadis ini ialah segala perbuatan dikira berdasarkan niat dan tidak dikira sesuatu perbuatan yang tidak disertai dengan niat. Buat amalan kebaikan. Adapun dalam bab menghilangkan najis ataupun bab meninggalkan keburukan-keburukan, maka pendapat yang masyhur di sisi kami, yakni mazhab Syafi'i, adalah tidak perlu kepada niat. Nak tinggalkan, nak basuh najis tak perlulah niat. Nak tinggalkan keburukan tak perlulah niat, tuan-tuan mulia. Tapi azam boleh. Contohnya tahun baru masuk tahun baru Islam. Kita kebiasaan kita, tuan-tuan mulia, kita buat azam dalam tahun baru Masihi. Jadi tuan-tuan mulia, tahun baru Masihi ni tahun baru bukan Islam, tuan-tuan mulia. Jadi kita biasakan, tuan-tuan mulia, kita ubah kebiasaan, kita buat azam dalam tahun baru Islam. Tahun baru Islam bulan Muharram. Akhir tahun baru Islam apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah tu, tuan-tuan mulia, nak masuk bulan Muharram, itulah tahun baru kita, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, pada tahun baru itulah kita buat azam, tahun ni kita nak berubah, daripada baik menjadi lebih baik. Sebab apa, tuan-tuan mulia? Ulama mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Pada siapa yang elok permulaannya, maka eloklah pengakhirannya, tuan-tuan mulia. Pada siapa yang elok dia buat azam yang elok, tuan-tuan, pada awal tahun, tuan-tuan mulia, ataupun awal hari dan sebagainya, tuan-tuan mulia, Allah SWT akan sepanjang tahun itu dia akan tahun itu akan jadi baik, tuan-tuan mulia, dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi niat digunakan dalam urusan cerai, talak dan sebagainya, tuan-tuan mulia. Kalau kita tengok, tuan-tuan mulia, kalau kita belajar dalam kitab fiqh, tuan-tuan mulia, bab talak, tuan-tuan mulia, ni kita tak bahas panjanglah, sebab dia sebut dalam ni talak. Jadi talak tu ada dua bahagian, talak soreh dan talak kinayah. Soreh ni jelas, kinayah ni kinayah, kiasan, berkias. Yang di antara yang jelas tu macam mana? Aku ceraikan kau, tu jelas. Kalau kinayah tu macam mana? Kinayah tu macam-macam bentuk. Hari ni orang boleh pakai WhatsApp, di type aku ceraikan kau. Dan yang kalau cerai, kalau talak secara soreh tadi, aku ceraikan kau tu, itu tak perlu kepada niat, tuan-tuan mulia. Dia lafaz dia tu dia main-main pun boleh jatuh talak. Walaupun dia tak ada niat nak ceraikan isteri dia, tapi jelas dia cakap aku talak kau, aku ceraikan kau, maka jatuh kan. Tapi kalau dia kinayah, berkias-kias, kau pergilah rumah mak kau, aku nak tinggal dengan kau dan sebagainya, itu memerlukan kepada niat kan. Maka kalau dekat negara kita ni, kita kena rujuk kepada mahkamah syar'i yang sama ada talak jatuh atau tak jatuh. Biasanya dalam mahkamah tu akan tanyalah, suami ni lafazkan lafaz macam tu ada niat ke tak ada niat. Kalau tak ada niat, tak jatuh talak. Itu secara ringkasnya itulah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu akan dapat apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan tu, itulah yang dia akan dapat. Macam di lafaz yang seterusnya,
Rasulullah beritahu siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah kerana dunia, dia akan dapat dunia. Barang siapa yang dapat hijrah kerana perempuan, dia akan dapat perempuan, dan dia akan menikahi perempuan. Jadi kan penting tuan-tuan mulia, kan kita niat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kat sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kan hijrah? Kerana tuan-tuan mulia kan asbabul wurud hadis ni tuan-tuan mulia, ada kan kisah ketika peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang lelaki tuan-tuan mulia, dia buat kesepakatan dengan satu orang wanita yang bernama Ummu Qais kan. Dia buat Ummu Qais beritahu, kalau kau nak nikahi aku, kau kena hijrah. Maka lelaki tadi tu pun hijrah. Tapi hijrahnya itu tuan-tuan semata-mata sebab apa? Sebab dia nak menikahi perempuan tersebut. Dapat nikah, tapi hijrahnya tu dia tak dapat Allah dan Rasulnya kan. Dalam kitab ni dia tulis, sesiapa yang bermatlamatkan dengan hijrahnya kerana Allah, dia akan dikurniakan pahala oleh Allah. Manakala sesiapa yang bermatlamatkan dunia atau wanita, maka perkara itulah yang akan didapatinya. Tiada bahagian baginya pahala dan syurga pada hari akhirat disebabkan hijrahnya ini. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan mulia. Bila niat kita tak ikhlas tuan-tuan mulia, ni bukan perkara yang ringan tuan-tuan mulia. Amalan na'udzubillah tuan-tuan mulia, kalau kita cek balik sebab tu tuan-tuan mulia, untuk ikhlas niat ni tuan-tuan mulia, kita kena sentiasa muhasabah amalan kita, ikhlas ke tak ikhlas tuan-tuan mulia. Takut tuan-tuan mulia, kalau umur kita, saya umur 30 tahun 36 tahun kan, katakanlah balik kan, umur berapa tahun, 10 tahun, umur 26 tahun saya solat kan, 26 tahun saya solat tak ikhlas kan. 26 tahun tu kita solat penat je, dapat penat tapi tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab tak ikhlas tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, penting sangat kita niat semata-mata kerana Allah. Kadang-kadang kan bila kita niat semata-mata kerana Allah tuan-tuan mulia, kita akan buat kan perkara tu walaupun dalam keadaan kita senang dan susah tuan-tuan, kita boleh istiqamah. Jadi asal makna hijrah adalah meninggalkan kan. Kalau orang dia buat perbuatan buruk, dia tinggalkan perbuatan buruk, dia pergi kepada perbuatan baik. Yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah meninggalkan tanah air kan. Hijrah boleh juga tuan-tuan mulia, hijrah Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas masuk agama. Disebutkan wanita dan dunia dalam hadis ini mempunyai dua kemungkinan. Pertama, berdasarkan latar belakang hadis ini, seorang lelaki berhijrah dengan tujuan mengahwini seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Qais, maka lelaki itu digelar muhajir Ummu Qais, orang berhijrah kerana Ummu Qais. Rugi tuan-tuan mulia, dunia ni tuan-tuan mulia tak ada nilai tuan-tuan mulia di sisi Allah SWT kan. Jadi kalau kita buat amal kerana dunia tuan-tuan mulia, faedah dunia ni kita akan dapat sekejap je tuan-tuan mulia. Rugi sangat. Dan kemungkinan yang kedua, sesungguhnya ia sebagai satu peringatan agar lebih berhati-hati dengan perkara tersebut. Hal tersebut termasuk daripada bab menyebutkan satu yang khusus selepas umum untuk memberi penekanan terhadap keistimewaan yang ada padanya tuan-tuan mulia. Jadi pengajaran hadis yang pertama, kepentingan dan kelebihan niat yang baik. Hal ini demikian kerana semua amalan berpaksikan kepada niat. Yang kedua, penerimaan dan penolakan sesuatu amalan, besar atau kurang pahala dan ganjaran bagi seseorang manusia adalah berbeza. Perbezaan ini berdasarkan niat yang benar, sempurna, baik atau niat yang rosak atau cacat tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kalau kita saya banyak bagi contoh solat senang kan, kita boleh kiaskan dengan amalan baik juga, amalan yang lain juga tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kalau kita solat sambil lewa tuan-tuan mulia, kalau kita solat dengan sungguh-sungguh tuan-tuan mulia, niat yang betul, solat ni akan naik kepada Allah SWT kan, dalam bentuk cahaya tuan-tuan mulia, dan Allah SWT akan terima solat tersebut tuan-tuan mulia. Tapi bila kita solat tuan-tuan mulia dengan sambil lewa kan, solat nak cepat kan, rukun tak sempurna dan sebagainya tuan-tuan mulia, solat tadi dia akan naik dalam keadaan buruk tuan-tuan mulia. Bila naik dalam keadaan buruk, Allah Ta'ala tengok buruk, Allah Ta'ala akan limpahkan solat tadi kepada orang yang mengerjakan solat tuan-tuan mulia, yang orang yang mengerjakan solat secara sambil lewa tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia,
sangat penting tuan-tuan mulia kan. Dia punya inti dia, kita kena betulkan niat kita. Dan tuan-tuan mulia, kita kena niat tuan-tuan mulia niat yang besar. Contoh niat satu amalan tu kita kena niat yang besar kan. Macam satu cerita biasa ustaz-ustaz saya cerita kan, ada beberapa ulama terdahulu tuan-tuan mulia kan, dalam perjalanan dia nak menuju solat tuan-tuan mulia, ulang-alik solat kan, dia kan dalam tempoh beberapa tahun dia dah Islamkan beratus bahkan beribu orang Islam tuan-tuan mulia. Jadi sebab tu tuan-tuan mulia, kita kena niat kan, datang solat ni bukan semata-mata kita nak solat tuan-tuan mulia. Macam mana kan kita nak syiarkan solat kita ni, macam mana tuan-tuan mulia, orang yang tengok, asbab orang tengok kita solat, asbab orang tengok kan kita berjalan kaki ke masjid ni tuan-tuan mulia. Mudah-mudahan orang yang tengok tu pun kan dapat hidayat, sama-sama dapat solat berjemaah tuan-tuan. Itu niat kita. Niat kita hidayat untuk orang lain juga. Kita dah dapat hidayat untuk solat, tapi kita niat juga kan, aku jalan kaki ke masjid ni, solat ni kan, dah syiar ni kan, supaya apa, orang lain pun dapat kan terkesan juga dengan amalan yang aku kerjakan. Kemudian pengajaran hadis lagi, paksi bagi pahala dalam semua amalan di sisi Allah SWT adalah bergantung pada niat yang baik dan bukan sekadar amalan semata-mata. Di sinilah orang munafik tidak memperoleh manfaat daripada amalan-amalan mereka. Orang munafik zahir Islam tapi hati munafik tuan-tuan mulia. Naudzubillah, kita jangan jadi macam tu tuan-tuan mulia. Kita datang solat sebab apa? Sebab si fulan, datang solat sebab si fulan. Kadang-kadang macam kita dekat tempat kita, kadang ada orang ziarah rumah ke rumah kan. Nanti kalau aku tak pergi solat, nanti orang datang rumah aku, itu pun dah tak ikhlas tuan-tuan mulia. Jadi jangan sampai kita buat amalan niatnya rosak tuan-tuan mulia. Naudzubillah, sama macam orang munafik tuan-tuan mulia. Anda buat amalan tapi tak dapat manfaat daripada amalan. Sebab apa? Sebab hilangnya niat yang baik dan kecacatan pada niat dia. Kemudian niat yang benar semestinya berada di atas sunnah Nabi sehingga ia diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi menyatakan, berhubung firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya amalan yang ikhlas tapi dilakukan secara tidak betul maka akan diterima. Kita solat pun dah ikhlas tuan-tuan mulia, tapi kita solat tapi kita tak ada usaha nak perbaiki solat kita. Solat kita tak betul tuan-tuan mulia, pun dah tak diterima tuan-tuan mulia. Demikian juga amalan yang dilakukan secara betul. Solat dah betul lah, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi dah betul tuan-tuan mulia, tapi niat tak ikhlas, maka tak diterima juga tuan-tuan mulia. Dia kena dua-dua amalan ikhlas, amalan tadi itu juga amalan yang betul tuan-tuan mulia. Dan tak boleh juga tuan-tuan mulia kita nak buat baik, kita nak buat jahat tapi niat yang ikhlas. Contohnya apa tuan-tuan mulia? Kita mencuri tapi dengan niat untuk sedekah dekat fakir miskin, sedekah dekat anak-anak yatim, sedekah dekat masjid dan surau dan sebagainya. Tu cara tak betul tuan-tuan mulia. Orang kata apa? Matlamat tidak menghalalkan cara kan. Matlamat kita betul lah, nak bantu orang-orang miskin, nak bantu masjid surau dan sebagainya, anak-anak yatim, tapi cara kita mencuri ataupun pekerjaan kita pekerjaan yang tak halal, ada unsur riba dan sebagainya tuan mulia. Amalan tadi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu amalan itu tidak akan diterima sehingga amalan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas dengan cara yang betul. Beliau menyatakan orang yang ikhlas adalah apabila dia melakukan amalan semata-mata kerana Allah, dan amalan yang betul itu apabila dilakukan berdasarkan cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis berbicara tentang matlamat niat sahaja dan tidak bermaksud bahawa niat sudah mencukupi dan tidak memerlukan amalan. Sedangkan lafaz hadis dan maksud hadis ini menguatkan perkara ini. Ada fahaman tuan-tuan mulia
Saya pernah ni biasa kadang-kadang kita jemaah-jemaah yang pergi dekat pedalaman ada ajaran tuan-tuan mulia, solat niat sahaja. Jumpa ajak solat, aku dah solat. Tak payah solat-solat ni yang zahir-zahir ni, semua tak ikhlas ni, riak ni. Aku solat pakai niat je. Pun tak jadi juga tuan-tuan mulia. Niat dia kena ada amalan tuan-tuan mulia. Imam Ibnu Al-Mubarak rahmatullahi alaih berkata, betapa banyaknya amalan yang besar namun dikecilkan oleh niatnya. Buktinya apa? Dalam hadis ni, seorang lelaki melakukan amalan yang besar iaitu hijrah, namun amalannya menjadi kecil dan hilang disebabkan rosaknya niatnya. Jadi hijrah tu semata-mata hijrah bersama Rasulullah kerana perintah Allah. Amalan tadi besar tuan-tuan mulia. Tapi sebab hijrah itu bukan sebab dia tak niat pun ini perintah Allah. Dia tak niat pun nak hijrah bersama Rasulullah, tapi niat dia sebab apa? Nak mengahwini satu orang wanita. Dapatlah wanita, tapi tak dapat pahala. Jadi perkara yang paling melalaikan ialah dunia, dan perkara yang mengurangkan agama ialah syahwat. Oleh itu Nabi Muhammad SAW menyatakan secara khusus sebagai satu isyarat agar berhati-hati terhadapnya. Nabi sebut, pada siapa yang niat kerana dunia, pada siapa yang niat kerana wanita, khusus Nabi sebut sebab apa? Supaya kita hati-hati. Sebab apa tuan-tuan mulia? Fitnah dunia ni bahaya tuan-tuan mulia, dan fitnah wanita juga bahaya tuan-tuan mulia dia akan merosakkan kita tuan-tuan mulia. Disebabkan kita lalai dengan dunia, kita tamak dengan dunia tuan-tuan mulia, perkara yang haram pun kita langgar tuan-tuan mulia. Disebabkan kita nak cari dunia, sibuk dengan dunia tuan-tuan mulia, solat pun kita tinggalkan tuan-tuan mulia. Solat pun kita abaikan. Kita tak perlu kita tengok kita nak mencari-cari siapa tuan-tuan mulia, tapi inilah keadaan hari ini tuan-tuan mulia. Sebab itulah kita kena hati-hati, hati-hati dengan dunia dan wanita tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, kita sebagai orang lelaki tuan-tuan mulia, kita kena jaga pandangan tuan-tuan mulia. Zaman sekarang ni tuan-tuan mulia susah nak jaga pandangan. Sebab apa tuan-tuan mulia? Sebab apa susah nak jaga pandangan tuan-tuan mulia? Sebab mudah kata tuan-tuan, handphone kita tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, yang dikatakan takwa tuan-tuan mulia, ulama mengatakan yang takwa tu tuan-tuan mulia bukan sekadar kita meninggalkan maksiat ketika ramai-ramai tuan-tuan mulia, tapi takwa tu juga tuan-tuan mulia, kita tidak bermaksiat kepada Allah ketika bersendirian tuan-tuan mulia. Dalam masjid kita boleh, kita tak tengok handphone, dalam solat kita tak buka handphone. Tapi cuba ketika kita seorang-seorang tuan-tuan mulia, kita tepuk dada, kita tanya diri kita tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, bila kita dapat jaga pandangan tuan-tuan mulia, dekat situlah Allah telah akan campakkan kemanisan dalam ibadat tuan-tuan mulia. Sebaliknya tuan-tuan mulia, bila kita tak jaga mata, tak jaga pandangan tuan-tuan mulia, Allah SWT akan tarik kemanisan ibadat dalam diri kita tuan-tuan mulia. Ibadat rasa malas, tak ada rasa manis. Beza kalau kita baca kisah-kisah orang terdahulu, Nabi SAW, sahabat, tabi'in, ulama-ulama dahulu tuan-tuan mulia, mereka rasa kenikmatan dalam ibadat. Sebab apa tuan-tuan mulia? Di antaranya menundukkan pandangan tuan-tuan mulia. Hari ni menundukkan pandangan ni hari ni kita tak jaga pandangan ni, benda ni seolah-olah jadi macam biasa tuan-tuan mulia. Kita bergaul antara satu sama lain dengan lelaki perempuan ni jadi perkara biasa. Alasan apa? Alasan satu tempat kerja, satu tempat kerja, terpaksa orang kata apa, kalau pelajar study group dan sebagainya. Kadang-kadang bukan sekolah kebangsaannya tuan-tuan mulia, sekolah yang aliran agama pun study group lelaki dengan perempuan tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, Nabi SAW sebut secara khusus, siapa yang hijrah kerana dunia, siapa yang hijrah kerana wanita, supaya apa? Supaya kita hati-hati tuan-tuan mulia dengan dua perkara ni. Perkara inilah yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara inilah yang akan menyebabkan kita rasa malas dalam beribadat tuan-tuan mulia. Jadi masa tak mengizinkan tuan-tuan mulia, kalau nak cerita memang panjang lagi nak cerita tuan-tuan mulia. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf tuan-tuan mulia. Apa yang kurang daripada saya pun bukan nak kata bila kita kat depan ni kita
kita cakap tentang niat ikhlas bukannya kita dah sempurna ikhlas tuan-tuan mulia. Saya bila kita mengajar kepada orang tuan-tuan mulia tentang ikhlas, kita juga usaha untuk ikhlas tuan-tuan mulia. Jangan memang kadang-kadang kita rasa tak ikhlas. Dia ulama mengatakan tuan-tuan mulia kan, nak capai darjah ikhlas ni tuan-tuan mulia, macam kita tempuh satu perjalanan. Dalam perjalanan tadi tu macam-macam ujian kan, ada rintangan, duri dan sebagainya tuan-tuan mulia kan, baru kita akan dapat darjah ikhlas. Macam tu kan tuan-tuan mulia. Untuk kita dapat capai darjah ikhlas tuan-tuan mulia, kita kena terus buat amalan kan. Dalam tengah-tengah dalam perjalanan kita buat amalan tuan-tuan mulia, akan ada ujian. Aku buat ni kerana bapak mertua, buat ni kerana si fulan, buat ni kerana dunia dan sebagainya. Memang akan ada lintasan buruk tuan-tuan mulia dalam hati kita. Tapi jangan sebab aku buat ni amalan ni riak tadi, besok kita tinggalkan amalan. Elok-elok kita dah datang solat secara berjemaah, esok tak nampak pula dia dah solat berjemaah. Bila jumpa sebab apa? Ya, aku tak nak solat jemaah, hati aku rasa riak ni. Bukan macam tu cara tuan-tuan mulia. Untuk ikhlas ni tuan-tuan mulia kan, kita kena istiqamah kan. Ketika senang pun kita datang kepada amal, ketika susah pun kita kena datang kepada amal. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf mungkin tersinggung sesiapa kan, mungkin apa yang saya sampaikan ni kan kurang kan daripada yang sepatutnya. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan mohon ampun daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Kita sudahi majlis atas tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam pertemuan akan datang kita akan belajar bab hadis yang kedua, bab iman, Islam dan ihsan. Jadi bulan depan pula lah, hujung bulan depan, minggu keempat insya-Allah.